Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Syafina binti Abrasim, nombor metrik BG2411032 daripada Seksyen 102.8. Dalam era globalisasi yang pesat ini, isu alam sekitar semakin mendapat perhatian masyarakat dunia, termasuklah di negara kita, Malaysia. Peningkatan aktiviti pembangunan, perindustrian dan urbanisasi telah memberi kesan yang signifikan terhadap keseimbangan ekologi dan kelestarian alam sekitar. Antara isu yang sering dibincangkan termasuklah deforestasi, pencemaran alam sekitar dan juga pemanasan global. Ketiga-tiga isu ini bukan sahaja mengancam biodiversiti dan ekosistem semula jadi, malah turut memberi kesan langsung kepada kesejahteraan manusia. Oleh itu, pemahaman terhadap falsafah ekologi dan prinsip pemeliharaan alam sekitar menjadi semakin penting dalam usaha menangani cabaran-cabaran ini secara holistik dan berkesan. Falsafah ekologi merujuk kepada satu pendekatan pemikiran yang menekankan hubungan antara manusia dengan alam semula jadi sebagai satu entiti yang saling bergantung. Ia menolak pandangan antroposentrik yang meletakkan manusia sebagai segala-galanya. Sebaliknya, mengangkat nilai intrinsik alam sekitar sebagai sesuatu yang perlu dihormati dan dipelihara. Dalam konteks ini, falsafah ekologi menekankan prinsip keseimbangan, kesederhanaan, dan tanggungjawab moral terhadap alam. Pemikiran ini juga selari dengan nilai-nilai murni dan pelbagai agama dan budaya, termasuklah dalam Islam, yang menyeru kepada semua penjagaan bumi sebagai amanah Tuhan kepada manusia. Dengan memahami asas falsafah ini, kita dapat melihat bahawa pemeliharaan alam sekitar bukan sahaja sekadar satu keperluan fizikal, tetapi ianya satu tanggungjawab moral dan spiritual yang perlu dipikul bersama. Konsep falsafah pemeliharaan alam sekitar ialah prinsip asal falsafah ekologi. Falsafah ekologi adalah cabangan falsafah yang meneliti hubungan antara makhluk hidup dan alam sekitar dari perspektif moral dan etika. Prinsip asas falsafah ini menolak pandangan antroposentrik yang menganggapkan manusia sebagai pusat segala-galanya dan menyokong pendekatan biosentrik dan ekosentrik. Prinsip ini menekankan bahawa setiap unsur dalam alam termasuk haiwan, tumbuhan, tanah air dan udara mempunyai hak untuk wujud dan perkembangan. Falsafah ekologi juga menegaskan keperluan untuk memahami keseimbangan dan keterkaitan dalam ekosistem. Konsep kedua ialah hubungan manusia dengan alam sekitar falsafah. Hubungan antara manusia dan alam sering disalahkan tafsir sebagai hubungan dominan dan bersifat eksploitatif. Dalam falsafah pemeliharaan alam sekitar, hubungan ini dilihat sebagai hubungan yang bersifat timbal balik, beretika dan berdasarkan tanggungjawab moral. Hubungan ini juga mencerminkan krisis nilai dalam masyarakat moden. Kemajuan teknologi dan ekonomi telah menjauhkan manusia daripada dalam alam dan menjadikan manusia terlalu bergantung pada pencapaian material. Falsafah alam sekitar cuba mengembalikan semula kesedaran terhadap hubungan mendalam yang wujud antara manusia dan alam. Konsep ketiga yang terakhirnya ialah pendekatan falsafah terhadap keseimbangan ekosistem. Keseimbangan ekosistem adalah keadaan di mana semua komponen dalam alam berfungsi dengan harmoni dan stabil. Falsafah pemeliharaan alam melihat keseimbangan ini bukan sahaja dari sudut saintifik tapi juga sebagai nilai moral dan bertanggungjawab bersama. Pendekatan ini juga melibatkan nilai antara generasi. Kita tidak boleh memusnahkan alam untuk keuntungan jangka pendek tanpa memikirkan akibat kepada generasi yang akan datang. Falsafah ini menekankan nilai keadilan antar generasi di mana manusia masa kita perlu bertanggungjawab memelihara sumber alam untuk kegunaan masa depan. Salam sejahtera, nama saya ialah Sukim Kumar dan saya akan membentangkan tentang isu deforestasi, iaitu proses penebangan hutan secara besar-besaran tanpa penanaman semula. Antara punca utama deforestasi adalah pembukaan ladang kelapa sawit dan juga aktiviti pembalakan haram yang tidak terkawal. Deforestasi memberi banyak kesan negatif. Pertama, dari segi biodiversity, ia mengancam spesies unik dan endemik yang hanya terdapat di kawasan tertentu. Kesan kedua,
Ialah terhadap alam sekitar apabila hutan ditebang, risiko banjir, kilat, tanah runtuh dan kemarau akan meningkat. Seterusnya, deforestasi memberi kesan kepada iklim. Pokok menyerap karbon dari udara. Bila ditebang, karbon tersebut dilepaskan kembali ke atmosfera dan menyumbang kepada perubahan iklim. Akhir sekali ialah kesan sosial. Komuniti orang asli yang bergantung pada hutan turut terjejas termasuk kehilangan tanah adat, makanan, tradisi dan identiti budaya mereka. Jadi, deforestasi bukan sahaja isu alam sekitar tetapi juga isu sosial dan kemanusiaan yang perlu diberi perhatian serius. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Syafiqah akan membentangkan isu-isu pencemaran alam sekitar yang berlaku di Malaysia. Pertama ialah pencemaran udara. Pencemaran udara boleh berlaku disebabkan oleh pembakaran terbuka, asap dari kenderaan dan kilang, serta kekeringan akibat cuaca panas. Hal-hal ini boleh menyebabkan fenomena jerebu yang berlaku di Malaysia seperti pada tahun 2014. Selain itu, impak daripada pencemaran udara boleh menyebabkan kepada masalah kesihatan seperti sesak nafas dan sakit mata. Yang kedua ialah pencemaran air. Pencemaran air boleh disebabkan oleh logik kubahan yang tidak teratur, pertanian akibat penggunaan bahan kimia yang digunakan sebagai baja, serta aktiviti perindustrian. Hal ini akan memberi keburukan kepada kehidupan akuatik yang berada di lautan maupun sungai serta mengganggu ekosistem sekitar. Yang ketiga ialah pencemaran tanah. Pencemaran tanah berlaku disebabkan oleh penggunaan sisa toksik dan bahan-bahan kimia yang tidak terkawal. Hal ini berlaku disebabkan oleh pembuangan bahan hasil daripada aktiviti manusia. Hal ini juga berlaku disebabkan oleh aktiviti manusia yang membuang sampah saraf sembarangan serta tidak terkawal di kawasan-kawasan terbuka. Hasil daripada aktiviti yang tidak berpatutan ini akan mengganggu kesuburan tanah, merosakkan ekosistem serta rantaian makanan manusia. Hai, nama saya Cecilia. Saya akan membentangkan mengenai isu pemanasan global serta renovasi falsafah dalam mengenai isu pencemaran global. Pemanasan global merujuk kepada peningkatan suhu bumi akibat aktiviti manusia. Di Malaysia, kita dapat lihat kesan seperti kemarau yang panjang, suhu yang tinggi, hujan lebat dan banjir kilat. Ia memberikan kesan besar kepada sektor pertanian di mana tanaman mudah rosak dan hasil berkurang. Kesihatan awam turut terjejas dengan peningkatan risiko penyakit berkaitan dengan haba dan masalah kekurangan air bersih juga semakin ketara. Antara punca utama pemanasan global ialah pembakaran bahan api fosil dari kenderaan, kilang dan penjanaan elektrik. Selain itu, penebangan hutan juga menyumbangkan kepada pengurangan kawasan hijau yang sepatutnya menyerap karbon dioksida. Gaya hidup yang moden yang menggunakan tenaga tinggi dan menghasilkan banyak pencemaran plastik juga mempercepatkan pemanasan global. Okey, seterusnya saya akan terangkan tentang relevansi falsafah dan isu deforestasi. Pertama, hubungan manusia dan alam. Falsafah mengajar kita bahawa alam bukan sekadar sumber ekonomi tetapi ada nilai moral. Kita perlu hidup harmoni dengan alam, bukan merosakkannya. Kedua, dari sudut ekologi, mendalam semua elemen alam mempunyai nilai tersendiri. Bila kita menebang hutan, kita sebenarnya merosakkan keseimbangan ekosistem yang penting untuk kelangsungan hidup manusia dan haiwan. Ketiga, dari perspektif agama, dalam Islam, manusia dianggap sebagai khalifah yang bertanggungjawab menjaga alam. Ajaran Buddha dan Hindu pula menekankan konsep karma dan dharma, iaitu menjaga alam sebagai satu tanggungjawab moral. Keempat, melalui pendidikan dan kesedaran, nilai-nilai falsafah seperti ini patut diterapkan dalam sistem pendidikan. Menjaga alam bukan hanya tugas kerajaan tetapi tanggungjawab bersama semua pihak. Akhir sekali, dari aspek pembangunan lestari, falsafah membantu kita mencapai keseimbangan antara kemajuan ekonomi dan pemeliharaan alam. Dengan dasar yang beretika, pembangunan akan menjadi lebih mampan dan berpandangan. Kesimpulannya, falsafah memberi panduan penting untuk menangani isu deforestasi secara menyeluruh dari segi moral, sosial dan alam sekitar. Sekian, terima kasih. Seterusnya saya akan membentangkan relevansi falsafah dalam menangani isu pencemaran alam sekitar.
Falsafah yang pertama yang akan dibincangkan ialah falsafah pendidikan. Pendekatan melalui falsafah pendidikan dilihat kurang menyeluruh. Hal ini disebabkan oleh kurangnya penekanan terhadap nilai dan etika menjaga alam sekitar dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Perkara yang boleh dilakukan agar penekanan ini dapat dilihat secara menyeluruh ialah melalui program, pendidikan serta pengenalan subjek alam sekitar di peringkat sekolah. Yang kedua ialah falsafah Islam. Seperti yang diketahui oleh umat Islam sendiri ialah manusia ialah khalifah di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu, manusia bertanggungjawab untuk menjaga ciptaannya termasuklah alam sekitar. Hal ini juga berpatutan dengan alam dan alam ialah sistem yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia. Yang terakhir ialah falsafah barat. Seperti konsep yang diperkenalkan oleh Aldo Leopold iaitu land ethic, tanah, air dan tumbuhan dianggap sebagai community moral yang perlu dihormati. Oleh itu, konsep ini menyeru manusia agar mempunyai etika terhadap alam sekitar, terutamanya kepada peneraja yang melakukan pembangunan pesat dan mengabaikan nilai-nilai ekologi di Malaysia. Oleh yang demikian, falsafah memainkan peranan penting sebagai asas nilai, etika dan kesedaran dalam menangani isu pencemaran alam sekitar di Malaysia. Sekian dan terima kasih. Untuk menenangi isu ini, pendekatan falsafah sangatlah penting. Dari segi nilai moral, kita perlu tanam sikap bertanggungjawab, sederhana dan sayang ke alam sekitar. Sikap tamak dan rakus terhadap alam sekitar perlulah dierakan dan kita haruslah mengamalkan gaya hidup lestari dan beretika. Seterusnya, dari sudut dasar dan tindakan, falsafah boleh menjadikan asas kepada pembangunan yang mesra alam. Kita perlulah menggalakkan penggunaan teknologi hijau dan konsep pembangunan lestari dalam semua projek sama ada oleh kerajaan ataupun pihak swasta. Akhir sekali, pendidikan dan kesedaran masyarakat perlulah dimulakan sejak kecil. Nilai seperti menyayangi alam sekitar, mengurangkan pembaziran dan melindungi sumber semula jadi perlu ditanam dalam jiwa generasi muda. Kita juga harus mengamalkan tindakan seperti kita semula, menanam pokok dan menyokong produk mesra alam dalam kehidupan harian. Itu saya daripada saya. Sekian, terima kasih. Salam sejahtera, nama saya Stephanie Amy Waina Yuming, nombor matriks BG24110403. Saya akan membentangkan peranan kerajaan Malaysia dalam menjaga alam sekitar melalui penguatkuasaan undang-undang dan pemantauan alam sekitar. Untuk menangani isu pencemaran, kerajaan Malaysia telah menggubal Akta Kualiti Alam Sekitar 1974 yang juga dikenali sebagai Akta 127. Akta ini memberi kuasa kepada Jabatan Alam Sekitar iaitu JAS untuk mengawal dan memantau aktiviti yang mencemarkan alam sekitar seperti asap kilang dan pelepasan bahan berbahaya dari kendaraan. JAS melaksanakan pemeriksaan berkala, menerima aduan orang awam dan menjalankan audit pematuhan terhadap premis industri. Mereka juga menggalakkan syarikat-syarikat untuk mengamalkan pengeluaran bersih supaya dapat mengurangkan kesan pencemaran ke alam sekitar. Selain itu, kerajaan Malaysia juga bekerjasama dengan agensi sebagai Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara (SPAN) yang memantau bekalan air. SPAN mencadangkan pindaan kepada Akta 655 supaya hukuman lebih berat dikenakan kepada syarikat yang mencemarkan alam sekitar. Penguatkuasaan undang-undang dan pemantauan oleh agensi kerajaan sangat penting untuk memastikan alam sekitar sentiasa bersih dan selamat untuk semua. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang usaha kerajaan Malaysia dalam menggalakkan tenaga yang boleh diperbarui dan kecekapan tenaga. Tenaga yang boleh diperbarui atau RE ialah tenaga yang tidak akan habis seperti tenaga surya, angin, hidro dan biogeosim. Kerajaan telah meluluskan Akta Tenaga Boleh Baharu 2011 dan membangunkan Pelan Hala 7 Tenaga Boleh Diperbarui Malaysia iaitu MyRER. RE digunakan untuk mengurangkan kebergantungan masyarakat kepada bahan api fosil seperti arang batu dan minyak. RE juga mesra alam sebab dia tidak mengeluarkan karbon yang banyak. Selain itu, RE juga menjaga alam sekitar. Ia juga membuka peluang pekerjaan dalam industri tenaga hijau. Dalam masa yang sama, kerajaan juga menggalakkan Energy Efficiency (EE)
II bermaksud guna tenaga dengan lebih bijak, seperti menggunakan lampu LED, peralatan jimat tenaga, dan memindah bangunan yang kurang menggunakan elektrik. Kerajaan Malaysia telah menyasarkan penjimatan sebanyak 52,000 gigawatt jam tenaga elektrik menjelang 2025, sekaligus mengurangkan bil elektrik dan pelepasan gas rumah hijau. RI dan II ialah dua strategi penting yang menyumbang kepada pembangunan negara yang lebih hijau dan mampan. Itu sahaja daripada saya. Sekian dan terima kasih. Seterusnya adalah pelaburan teknologi hijau, di mana Malaysia menggalakkan pelaburan ini untuk pembangunan mampan dan menangani perubahan iklim, di mana kerajaan memberi insentif seperti potongan cukai dan juga geran R&D. Syarikat yang guna teknologi cekap dan rawatan air sisa mendapat sokongan dengan pensijilan mai hijau, di mana dia dapat meningkatkan reputasi syarikat. Projek tenaga yang boleh diperbarui seperti solar dapat disokong melalui dasar feed-in tarif. Jadi hasilnya pengurangan bahan api fosil dan mewujudkan peluang pekerjaan yang lebih banyak. Terusnya pemeliharaan dan pemeliharaan kawasan hijau, di mana ianya penting dalam ekosistem dan kualiti udara. Antara kejayaannya adalah Royal Belum Perak, di mana merupakan habitat spesies terancam seperti gajah Asia, burung enggang, dan juga harimau Melayu. Malaysia juga diiktiraf antara bangsa atas usaha penguatkuasaan alam sekitar oleh PBB. Selain itu juga di bandar, taman awam dan pembangunan hijau dapat mengurangkan pulau haba dan juga pelepasan karbon, di mana kesejahteraan masyarakat dan kestabilan iklim serta imej negara semakin kukuh di mata global. Salam sejahtera, saya Serlina. Untuk bahagian saya akan membentangkan tentang peranan kerajaan dalam pendidikan dan kesedaran alam sekitar. Kerajaan Malaysia telah menyepadukan pendidikan alam sekitar dalam kurikulum kebangsaan bermula dari prasekolah hingga ke institusi pengajian tinggi. Ini adalah tujuannya untuk memupuk nilai kelestarian dan tanggungjawab terhadap alam sekitar sejak usia muda. Selain daripada itu, program seperti Sekolah Lestari, Anugerah Alam Sekitar, sambutan Hari Alam Sekitar Sedunia, dan aktiviti luar bilik darjah seperti Kitar Semula dan pengurusan sisa pepejal dilaksanakan untuk meningkatkan kesedaran dalam kalangan pelajar. Kerajaan juga menggunakan media sosial dan media arus perdana untuk menyampaikan maklumat berkaitan alam sekitar secara meluas kepada masyarakat. Ini bagi menggalakkan kerajaan memperkenalkan anugerah seperti Anugerah Inovasi Hijau dan pensijilan Sekolah Lestari kepada institusi yang cemerlang. Kesimpulannya, pendidikan dan kesedaran alam sekitar merupakan tujuan utama yang digerakkan kerajaan bagi melahirkan masyarakat celik sekitar dan menyokong pembangunan mampan negara. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Siti Selva binti Umar, nombor metrik BI24 110063. Hari ini saya ingin membentangkan langkah-langkah yang boleh diambil dalam menangani isu alam sekitar di Malaysia dalam kalangan masyarakat. Antara langkah yang boleh diambil ialah penggunaan media sosial untuk kempen kesedaran alam sekitar. Pada era moden ini, media sosial telah menjadi sebahagian besar daripada kehidupan harian masyarakat. Platform seperti Instagram, Facebook, TikTok, dan X yang dulu dikenali sebagai Twitter digunakan bukan sahaja untuk berhubung dengan keluarga dan rakan, malah sebagai saluran utama untuk menyebarkan maklumat dan pandangan. Oleh itu, media sosial mempunyai potensi besar untuk digunakan sebagai alat kempen kesedaran alam sekitar, terutamanya dalam kalangan belia dan generasi muda. Melalui media sosial, seseorang boleh menyampaikan mesej berkaitan pemeliharaan alam sekitar dengan cara yang lebih kreatif dan mudah difahami. Contohnya, perkongsian video pendek mengenai pencemaran sungai, kemusnahan hutan akibat
pembalakan haram atau kesan penggunaan plastik terhadap kehidupan laut boleh membuka mata ramai orang tentang realiti yang berlaku di sekeliling mereka. Kandungan visual seperti ini lebih mudah menarik perhatian berbanding teks panjang. Selain itu, media sosial juga memudahkan pelaksanaan kempen secara besar-besaran dengan kos yang sangat rendah. Sebagai contoh, kempen seperti hashtag hijaukan Malaysia, hashtag 30 hari tanpa plastik, atau hashtag sayangi alam boleh dijalankan secara sukarela oleh pengguna media sosial sendiri. Dengan hanya satu perkongsian yang mendapat perhatian, message tersebut boleh tersebar kepada ribuan malah jutaan pengguna lain. Ini sekaligus menjadikan isu alam sekitar sebagai topik perbualan umum dan bukan lagi isu terpencil yang hanya dibincangkan oleh golongan pakar. Melalui perkongsian ini, masyarakat bukan sahaja mendapat maklumat, tetapi turut diberi inspirasi dan dorongan untuk mengubah tabiat harian mereka kepada sesuatu yang lebih baik untuk alam sekitar. Seterusnya, saya ingin membentangkan langkah yang kedua, yaitu mengurangkan penggunaan plastik sekali guna. Selain itu, langkah yang paling praktikal dan mudah dilakukan oleh masyarakat dalam usaha memelihara alam sekitar ialah dengan mengurangkan penggunaan plastik sekali guna. Barangan seperti beg plastik, straw, sudu, garpu, pakai buang, dan bekas makanan polistiren sering digunakan hanya untuk beberapa minit, tetapi mengambil masa beratus tahun untuk terurai sepenuhnya di alam sekitar. Penggunaan plastik yang tidak terkawal telah menyumbang kepada pencemaran sungai, laut, dan kawasan persekitaran yang lain. Untuk mengatasi masalah ini, orang ramai digalakkan membawa beg beli bela guna semula yang lebih tahan lama dan mesra alam setiap kali keluar membeli barang. Di samping itu, membawa bekas makanan dan botol air sendiri apabila membeli makanan bungkus atau minuman juga dapat mengurangkan kebergantungan kepada plastik pakai buang yang biasa digunakan di kedai-kedai makan. Tindakan ini bukan sahaja menjimatkan sumber, malah dapat mengurangkan jumlah sampah plastik yang dibuang setiap hari. Lebih penting lagi, amalan mengurangkan penggunaan plastik perlu dijadikan sebahagian daripada gaya hidup harian. Jika setiap individu mengambil tanggungjawab ini secara serius, kesannya akan menjadi besar dalam jangka masa panjang. Pengurangan penggunaan plastik juga memberi isyarat jelas kepada pengeluar supaya beralih kepada alternatif pembungkusan yang lebih mesra alam. Dalam masa yang sama, pihak berkuasa dan peruncit juga perlu menyokong usaha ini dengan menyediakan insentif kepada pengguna yang membawa bekas sendiri atau menghadkan penggunaan plastik sekali guna dalam premis mereka. Seterusnya, mengurangkan penggunaan kendaraan milik sendiri. Penggunaan kendaraan milik sendiri yang berlebihan menyumbang kepada pencemaran udara dan kesesakan lalu lintas, khususnya di kawasan bandar. Dari sudut falsafah, pemeliharaan alam yang mencerminkan ketidakseimbangan antara keperluan manusia dan kelestarian alam sekitar. Antara langkah yang boleh diambil oleh masyarakat ialah mengamalkan carpool, menggunakan pengangkutan awam seperti MRT, LRT, dan BRT, menaiki basikal atau berjalan kaki untuk jarak yang dekat. Contoh inisiatif kerajaan termasuk pembinaan lorong basikal dan taman hijau di Putrajaya. Seterusnya, kempen Car Free Morning di Kuala Lumpur. Langkah-langkah ini bukan saja mengurangkan pencemaran, malah memupuk nilai empati terhadap alam dan menyokong gaya hidup lestari. Perubahan kecil dalam rutin harian boleh memberi impak besar terhadap alam sekitar dan membantu mengurangkan pemanasan global. Selain itu, menggunakan sumber tenaga secara cekap. Penggunaan tenaga secara cekap penting untuk menjaga keseimbangan antara manusia dan alam, seperti yang ditekankan dalam falsafah ekologi. Penggunaan tenaga secara berlebihan, terutama elektrik, meningkatkan pencemaran dan pemanasan global. Oleh itu, antara langkah bijak yang boleh diamalkan ialah mematikan suis dan peralatan elektrik yang tidak digunakan, menggunakan peralatan elektrik yang cekap tenaga, serta memanfaatkan cahaya matahari. Kerajaan juga telah memperkenalkan label kecekapan tenaga melalui Suruhanjaya Tenaga untuk menggalakkan penggunaan peralatan
yang jimat tenaga. Campaign switch off when not in use di sekolah dan pejabat turut mendidik masyarakat tentang kepentingan berjimat tenaga. Langkah ini bukan sahaja menjimatkan kos, malah mengurangkan pelepasan karbon dan menyumbang kepada kelestarian alam sekitar. Kesimpulannya, penggunaan tenaga yang cekap mencerminkan tanggung jawab moral kita sebagai penjaga alam dan penting untuk masa depan negara. Hai, saya lagi. Pembentangan seterusnya saya akan membentangkan tentang pelibatan aktif komuniti dalam program pemeliharaan alam sekitar. Masyarakat memainkan peranan penting bukan hanya sebagai penerimaan manfaat tetapi juga sebagai pelaksanaan dan penggerakan utama kerajaan antara komuniti, NGO, pihak berkuasa tempatan dan sektor swasta membolehkan berbagai program dijalankan. Antara aktiviti yang sering dianjurkan ialah gotong royong, membersihkan kawasan, penanaman pokok serta program kitar semula dan pengkomposan sisa. Contohnya program River of Life di Kuala Lumpur berjaya melibatkan penduduk setempat dalam pemeliharaan sungai. Masyarakat juga menyertai aktiviti sukarelawan seperti pembersihan pantai dan pemantauan hidupan liar. Penyertaan ini bukan sahaja hanya meningkatkan kesedaran, malah membina rasa tanggungjawab bersama dalam menjaga alam sekitar. Apabila komuniti terlibat aktif, ia turut memberi tekanan positif kepada kerajaan dan syarikat untuk menyokong dasar hijau secara konsisten. Kesimpulannya, penglibatan komuniti amatlah penting untuk kelestarian jangka panjang dan seharusnya diteruskan di seluruh dunia. Sebagai penutup, ingin saya tegaskan bahawa isu pemeliharaan alam sekitar di Malaysia bukanlah sesuatu yang boleh dipandang ringan. Deforestasi, pencemaran dan pemanasan global merupakan cabaran utama yang saling berkait dan memberi kesan langsung kepada keseimbangan ekosistem, kesihatan manusia serta kelangsungan hidup generasi akan datang. Dalam menghadapi cabaran ini, falsafah ekologi menawarkan satu pendekatan yang menyeluruh dan beretika. Ia mengajak kita untuk melihat alam bukan sekadar sumber ekonomi, tetapi sebagai satu sistem yang kompleks dan saling bergantung. Nilai keseimbangan, kesederhanaan dan tanggungjawab moral yang ditekankan dalam falsafah ini amat relevan dalam konteks Malaysia yang kaya dengan biodiversity. Kerajaan memainkan peranan penting melalui dasar penguatkuasaan undang-undang, namun usaha ini perlu disokong oleh masyarakat. Pendidikan alam sekitar, amalan gaya hidup lestari dan sokongan terhadap teknologi hijau adalah langkah yang boleh diambil oleh setiap individu. Institusi pendidikan, NGO dan sektor swasta perlu berganding bahu dalam menjayakan agenda kelestarian ini. Pendekatan berasaskan komuniti turut penting, terutamanya bagi mereka yang hidup rapat dengan alam seperti petani dan nelayan. Dengan sokongan dan latihan yang sesuai, mereka boleh menjadi ejen pemeliharaan yang berkesan. Akhir sekali, kejayaan usaha memelihara alam sekitar bergantung kepada perubahan sikap dan nilai dalam kalangan masyarakat. Kita perlu beralih daripada sikap mementingkan keuntungan jangka pendek kepada pemikiran yang lebih lestari. Ingatlah, pemeliharaan alam sekitar bukan satu pilihan, tetapi satu keperluan. Dengan menghayati falsafah ekologi dan bertindak secara kolektif, kita mampu mewariskan sebuah dunia yang lebih baik kepada generasi yang akan datang. Sekian itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.